Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua anak murid Ustazah kelas 2 Brilliance, 2 Genius dan juga 2 Wisdom. Diharapkan kamu semua dalam jagaan Allah selalu. Dan sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, susah nak kamu semua sarapan dulu. Pastikan diri kamu tu dah bersedia secara mental dan fizikal untuk belajar pada hari ini, insya-Allah. Hari ini tarikh 18 Ogos 2021, hari Rabu, bermula daripada jam 8 pagi sehinggalah 9.30 pagi, insya-Allah kita akan mulakan kelas bahasa Arab kita. Okey, pastikan kamu dah bersedia. Perut pun dah kenyang, mata pun dah celik. Okey, dan insya-Allah pada minggu ini kita masih lagi di tajuk yang sama seperti minggu-minggu yang lalu, iaitu tajuk Jismis Salim. Jismis Salim. Apa makna Jismis Salim? Kalau kamu masih ingat, Jismis Salim bermaksud badanku sehat. Badanku sehat. Okey. Dan untuk minggu ini kita akan belajar berkaitan at-tarakib. At-tarakib. Apa makna at-tarakib? At-tarakib bermaksud rangkai kata. Rangkai kata. Apa itu rangkai kata? Jom kita tengok slide yang seterusnya. Okey. Untuk minggu ini kamu akan belajar satu perkataan baru, iaitu indi. Indi. Ma makna indi? Indi bermaksud saya ada. Saya ada. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut I have. I have. Contoh perkataannya, indi kitabun. Saya ada buku. Dalam bahasa Arab kita sebut I have a book. Okey. Contoh ayat yang mudah. Indi famun. Indi famun. Maksud indi famun adalah saya ada mulut. Baik, yang ni kita akan refresh baliklah. Yang mana satu anggota badan yang bersifat muannas, perempuan, ataupun anggota badan mana yang bersifat muzakkar. Okey, kalau kamu tengok balik jadual di atas, di sebelah ni, jadual ini, Ustaz dah ringkaskan. Okey, bagi anggota badan, yang kamu perlu ingat nak hafal. Anggota badan yang tiada pasangan, dia cuma ada satu sahaja, maka anggota badan itu adalah bersifat muzakkar. Apa itu muzakkar? Muzakkar bermaksud lelaki. Okey, anggota badan apa yang tiada pasangan? Contoh, dia cuma ada satu sahaja. Contoh, hidung. Contoh lagi, mulut. Mulut ada satu. Batnun bermaksud perut. Perut pun ada satu. Jadi anggota badan yang tiada pasangan, maka dia bersifat muzakkar, iaitu lelaki. Baik, faham tak kat tu? Okey, cuba hadam dulu. Okey, yang kedua, anggota badan yang ada pasangan, maksudnya dia dua. Yang mana yang ada pasangan, maka anggota badan itu bersifat muannas. Muannas iaitu perempuan. Contoh anggota badan yang ada pasangan, apa dia? Contoh, telinga, mata, ainun, tangan, kaki. Yang mana yang ada dua, maka dia bersifat muannas, iaitu perempuan. Okey, tapi ada satu anggota badan yang mana dia special case sikit. Maksudnya dia case dia istimewa sedikit. Dia ada pasangan, dia ada dua, tapi kita letak dia dekat muzakkar. Dia bersifat muzakkar, iaitu lelaki. Anggota badan apa? Anggota badan yang special itu adalah pipi. Kalau kamu perasan, kita ada dua pipi. Pipi kanan dan pipi kiri. Tapi pipi sahaja yang dia bersifat muzakkar. Dia adalah lelaki. Selain daripada pipi, yang mana yang ada pasangan itu kita kira dia sebagai muannas. Contoh, telinga ada dua. Muannas, ainun ada dua. Muannas, perempuan. Lagi apa lagi? Tangan ada dua. Jadi dia bersifat muannas. Tetapi khadun, iaitu pipi sahaja yang bersifat muzakkar. Pipi ni dia special case sikit. Pipi sahaja yang bersifat muzakkar. Selain daripada pipi, dia bersifat muannas. Muzakkar pula yang hanya ada satu sahaja. Contohnya mulut, hidung,
ada satu sahaja, maka dia adalah bersifat muzakkar. Okey, faham tu? Faham? Setakat itu cuba kamu hadam dulu. Bagi faham betul-betul, rujuk betul-betul jadual ini. Okey? Baik, slide ini menunjukkan ayat lengkap yang ada sifat. Ayat lengkap yang ada sifat. Okey, Ustazah akan baca. Kamu yang lain perlu turaddidu qiraati. Ikut bacaan Ustazah. Baik, contoh ayat yang pertama adalah Aindi sya'run nazifun. Aindi, ikut, sya'run nazifun. Aindi bermaksud saya ada. Saya ada. Sya'run. Sya'run. Apa makna sya'run? Masih ingat ke tak? Sya'run bermaksud rambut. Rambut. Nazifun yang Ustazah highlight tu, nazifun bermaksud bersih. Bersih. Bagus. Okey, ayat yang kedua, Aindi uzunun nazifun. Aindi uzunun nazifun. Contoh ataupun apa maksud Aindi? Aindi bermaksud saya ada. Saya ada. Uzunun bermaksud telinga. Nazifatun, bersih. Kalau kamu perasan, nazifun dan nazifatun, apa perbezaan di antara dua perkataan ini? Maksud nazifun dan nazifatun adalah sama saja, bersih. Cuma bezanya nazifun dan nazifatun, nazifun tiada ta marbutah di belakang, manakala nazifatun ada ta marbutah. Kalau kamu masih ingat, yang mana yang ada ta marbutah maka dia bersifat muannas. Muannas, perempuan. Kalau perkataan itu tiada ta marbutah maka dia bersifat muzakkar. Muzakkar iaitu lelaki. Macam mana nak tahu time bila nak bubuh nazifun ataupun nazifatun? Time bila nak bubuh? Okay, sebelum itu kamu kena tengok anggota badan apa yang disebut. Contoh ayat pertama, sya'run. Sya'run. Sya'run, rambut dia cuma ada satu aja. Kita cuma ada satu rambut sahaja. Okey, satu rambut sahaja. Jadi bila sya'run, bila dia satu, maka dia tergolong sebagai muzakkar. Muzakkar ataupun lelaki. Bila dia lelaki, sifat dia pula mesti bersifat muzakkar juga. Bila muzakkar, sifat itu mestilah tiada huruf ta marbutah di belakang. Okey. Tengok pula ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Aindi uzunun nazifatun. Okey, uzunun ataupun telinga, ingat balik, telinga ada pasangan dia, ada telinga kanan dan telinga kiri. Bila ada pasangan, anggota badan itu bersifat muannas, iaitu perempuan. Bila perempuan, sifat di belakang dia itu mesti bersifat muannas juga, iaitu perempuan. Bila perempuan, kita mesti tambah huruf ta marbuta. Faham tu? Faham? Bagus. Baik, perkataan seterusnya pula adalah Aindi anfun jamilun. Aindi anfun jamilun. Apa makna? Aindi saya ada, anfun hidung, jamilun bermaksud yang cantik. Yang cantik. Bagus. Ayat yang kedua pula adalah Aindi ainun jamilatun. Aindi ainun jamilatun. Apa makna? Aindi saya ada, ainun mata, jamilatun yang cantik. Okey. Jamilun dan jamilatun. Yang mana muzakkar? Yang muzakkar adalah yang tiada huruf ta marbutah dan yang muannas adalah ada huruf ta marbutah. Tengok perkataan yang saya highlight tu, sifat yang saya highlight tu. Jamilun, jamilatun. Ayat pertama tengok, Aindi anfun jamilun. Anfun ni ada satu ataupun ada dua. Anfun cuma ada satu saja. Kita cuma ada satu saja hidung. So bila ada satu hidung, ada satu tiada pasangan, maka dia bersifat muzakkar ataupun lelaki. Jadi sifat selepas dia, sifat ataupun perkataan cantik, sifat yang cantik itu mesti bersifat muzakkar juga. Jadi bila muzakkar, tiadalah ta marbutah.
Contohnya, tengok kalau iPhone 1 dia muzakkar. Jadi sifat dia mesti muzakkar. Bila sifat yang muzakkar tiada ta marbutah. Contoh ayat yang lengkap, Indi iPhone jamilun. Ayat yang kedua, Indi ainun jamilatun. Kenapa dia jamilatun? Kenapa dia bersifat muannas? Sebab anggota badan yang disebut adalah ainun. Ainun ada dua. Jadi bila ada dua, dia bersifat muannas ataupun perempuan. Jadi sifatnya tu mestilah bersifat muannas juga. Jadi bila bersifat muannas, tambah ta marbutah di belakang. Faham tu? Faham? Okey, bagus. Kalau masih lagi tak clear, kamu ulang balik video ni. Ulang balik sampai kamu faham. Okey? Okey, setakat itu saja dululah pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap kamu semua boleh faham di mana kamu perlu letakkan muzakkar, yang mana satu muannas, yang mana satu lelaki, yang mana satu perempuan, anggota mana yang muzakkar, anggota mana yang bersifat muannas. Okey. Okey, baik. Sebelum kita mengakhiri kelas kita pada pagi ini, tugasan kamu macam biasa. Apa yang kamu perlu buat adalah buka buku aktiviti dan siapkan aktiviti ataupun latihan di muka surat 65 sehinggalah 67. Kalau ada sebarang masalah, kamu boleh terus WhatsApp Ustazah lah. InsyaAllah Ustazah akan segera bantu kamu. Okey, yang penting tak faham perlu tanya. Pastikan kamu clear betul-betul apa yang kita belajar pada hari ini. Dah clear, dah faham, baru kamu buat ataupun siapkan aktiviti di halaman 65 sehinggalah 67. Okey, sekian saja dulu. Kita akhiri kelas kita pada hari ini dengan bacaan suratul Asr dan tasbih kafarah. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan dengan tajuk yang baru. Okey, sekian saja dulu. Ma'assalamah. Ila liqa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.